Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu untuk kita membincangkan satu aspek berkenaan dengan makanan tersejuk beku. Kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu makanan tersejuk beku. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mutu makanan tersejuk beku. Sebahagian faktor ini akan memberi kesan positif, manakala yang lainnya kesan negatif terhadap mutu produk tersejuk beku. Justru itu sangat penting untuk difahami faktor-faktor yang mempengaruhi mutu makanan tersejuk beku. Faktor yang pertama adalah kadar penyejuk bekuan. Saiz hablur yang kecil adalah penting kerana hablur yang kecil akan mengurangkan kerosakan terhadap struktur mikro produk dan produk kita lebih serupa dengan produk asal. Untuk mencapai saiz hablur yang kecil, maka kita perlu menjalankan penyejukan dengan kadar yang cepat. Oleh itu, saiz hablur akan menjadi lebih kecil. Jika kadar penyejukan dijalankan pada kadar yang perlahan, ini membenarkan molekul air bergerak dan bergabung, lalu menghasilkan hablur yang lebih besar. Ini akan menyebabkan kesan kerosakan kepada mikrostruktur dengan lebih teruk. Namun pada masa yang sama, penyejukan tidak boleh terlalu pantas, kerana ia akan merosakkan produk. Faktor yang kedua adalah masa simpanan sejuk beku. Seperti mana yang kita telah tahu, sistem makanan adalah tidak statik. Walaupun disimpan pada suhu negatif 20, masih berlaku aktiviti enzim walaupun pada kadar yang terlalu perlahan. Begitu juga tidak balas kimia juga masih berlaku tetapi pada kadar yang sangat perlahan. Hanya pertumbuhan mikroorganisma sahaja terencat, sama ada kerana mikroorganisma telah mati atau telah tercedera. Tetapi secara umumnya, walaupun kita menjalankan pengawetan secara penyejuk bekuan, jangka masa penyimpanan yang lama masih memberi kesan negatif terhadap mutu produk. Bermaksud produk tidak dapat disimpan selama-lamanya, di mana sampai satu tahap makanan itu tetap akan rosak. Semakin lama jangka masa simpanan, semakin rendah mutu makanan yang disejuk bekukan itu. Faktor yang ketiga adalah suhu simpanan sejuk beku. Secara umumnya, lebih rendah suhu simpanan sejuk beku, lebih tinggi mutu makanan yang disimpan dan diawet. Ini adalah jelas kerana kesan suhu rendah terhadap faktor-faktor ancaman. Lebih rendah suhu digunakan, kesan ancaman terhadap produk menjadi semakin kurang ketara. Namun, dalam masa yang sama, kita perlu imbangkan kerana jika suhu diturunkan, ini akan melibatkan pemindahan haba dari kawasan bersuhu rendah ke kawasan bersuhu tinggi. Proses ini adalah tidak spontan. Dengan itu, kita memerlukan input kerja, iaitu kos. Walaupun kita boleh mencapai kualiti mutu makanan yang lebih baik dengan merendahkan suhu simpanan, tetapi kita perlu mengimbangkannya dengan kos yang terlibat. Faktor yang keempat adalah kestabilan suhu simpanan. Apabila suhu peti ais diturunkan, maka ini melibatkan proses tidak spontan. Tidak balas spontan terlibat apabila pemindahan suhu daripada luar ke dalam peti ais. Ini sentiasa berlaku. Oleh itu, kita menggunakan alat termostat untuk memastikan suhu di dalam peti ais adalah rendah. Tetapi sebenarnya suhu di dalam peti ais naik turun kerana pemindahan haba dari luar ke dalam peti ais yang sentiasa berlaku secara spontan. Mutu produk boleh menjadi lebih rendah disebabkan oleh naik turun suhu ini. Apabila berlaku naik turun suhu, maka akan berlaku pengkristalan semula di mana hablur akan menjadi lebih besar. Semakin kurang stabil suhu simpanan, semakin rendah mutu makanan tersejuk beku. Faktor yang kelima adalah pembungkusan. Seperti mana yang kita ketahui, apabila makanan disejuk beku, akan berlaku kehilangan lembapan hasil daripada pemindahan lembapan ke sekitaran. Ini akan menyebabkan mutu makanan berkurang. Oleh itu, pembungkusan adalah perlu untuk menghalang atau mengurangkan pemindahan air dari produk makanan ke sekitaran. Pembungkusan yang dipilih harus tahan dengan naik turun suhu, kerana sesetengah plastik akan hancur jika lama di dalam peti ais. Oleh sebab itu, untuk penyejuk bekuan, plastik tertentu seperti freezer storage plastic bag akan digunakan.
Begitu juga dengan bekas plastik, ada juga yang dikhaskan untuk sejuk beku kerana sesetengah daripadanya adalah tidak tahan. Sekian, terima kasih.